Okay, for today we will focus on tutorial 5 and 6. Okay, first of all, I want to thank Shazanani for your contribution in forum for tutorial differentiation. You are the one yang reply kat sini. So any of student in this class, if you have problem, you may see the there is some question you can answer, right? Shazanani, ada tak kan? Ada kan? Ada macam. Ya, madam. Nanti kita boleh bincang. Okay, but your effort ni letak kat sini amat membantulah. Yang kawan lain nak tengok apa semua, harapnya benda yang sikit ni macam ni kecil je nampak, tapi mudah-mudahan bila jawab exam tu membantu, insyaAllah. Okay. So we will focus on tutorial 5 first. Okay, let's see our tutorial 5. Okay. Share my PDF content. Okay, where is PDF? Okay. Tutorial 5. Okay, this is tutorial 5. Okay. Previously, I already mentioned about the final answer for tutorial 5, right? Okay, now I want to know whether there is ada masalah tak bagi yang dah buat. Kalau yang tak buat lagi, sila buat dan tengok balik my recorded version of this tutorial, which is in week 11. I already put the final answer. If you can't get the final answer, you may ask me now. Okay, now we focus on tutorial 5 and we will focus on tutorial 6 also. Okay, this 12 question for tutorial 6. Okay, for this tutorial 6, I already put inside my ULearn. You may see in week 12. Okay, for this week 12, I have the final answer for this tutorial, final answer for tutorial. I already put the final answer for tutorial 6. Okay, you may try to get the answer. And if you have question, please let me know. And I will not explain one by one like previously. I want you to do it first. Refer to the notes and try to do it now. And for those yang tengah baring, yang tengah tu, please lawan, bangun, ambil kertas, sila buat satu persatu. Especially tutorial 5 just now. Tutorial 5 yang dekat week 11 ni. Okay, in week 11 we have tutorial differentiation. Yang ni saya tak letak lagi. Okay, saya dah letak recorded lecture. Okay, yang dekat sini saya week 11 saya tak letak tutorial. Tutorial saya dekat week 10. Okay, dekat week 10 ni, this is tutorial 5 and inside this recorded week 10 ni, ada maklumat yang saya letakkan which is the final answer. Final answer semua ada dalam ni. Boleh tengok. Dan sekarang saya nak buka untuk orang yang ada soalan je. Kalau yang tak buat lagi, buat sekarang. Kalau ada masalah dekat mana yang sangkut, saya akan explain one by one lah. Okay, but first thing is, I don't want you to always macam kita listen je. Maksudnya, this mathematics saya tak nak, sebab saya nak kamu practice jawab. Bila kamu practice jawab, so that bila final nanti, it is handwritten, which is you have to answer. Try to feel how to answer the question and try to know which note that you have to refer. Sebab bila final, it's like open book final exam. And while you are answering, you know which part of notes tu yang nak kena refer. Feel it now.
Jangan bila final nanti, masa tu baru first time nak buat, macam buat tutorial, baru nak refer mana. Lepas tu, I don't want those, macam kita tak nak for those yang memang tak tahu tapi dia kacau kawan. Macam mana. Yang tu memang mengganggu. Yang tu memang tak ada etika lah. Yang tak tahulah. So, my advice is now let us do it together. Try to get your piece of paper and try to answer tutorial in week 10. The final answer will be in this recorded, and tutorial for this week, which is week 12, 10 dengan 12 tu kita nak fokus hari ni. Okay, bila 12 ni, this is the tutorial. And the final answer I already put in this file, final answer for tutorial. And week 10 tu final answer dekat dalam recorded. And do it together now. Okay, so I open. If you have question, let me know. Okay, jangan simpan sebab next week kita akan ada quiz. Kita akan ada quiz, topik dia differentiation. So we start with tutorial in week 10 dulu. Okay, so kita boleh fokus on this tutorial first. Kalau ada soalan yang mana tak faham, sebab yang ni nanti akan masuk dekat dalam quiz tu. And after this, I will upload the assignment 2 question. Dekat situ pun ada banyak soalan untuk membantu latihan untuk final exam. Buat latihan untuk final exam. Jangan tunggu jangan simpan. Siapa yang selalu yang student kata burn out tu, saya rasa macam tak tahulah, mungkin dia simpan jadi bila malam exam tu okay, pagi exam lain, petang exam lain, so dia dah tak tercover. Jangan macam tu. So we kalau kita tak mula lagi, mula hari ni. Belum terlambat. Sila buat tutorial 10 now. 10, lepas tu kalau dah settle 10 ni, we go for tutorial week 12. Okay, now I open the session for those yang ada soalan. Okay. Now. Okay, ada soalan tak? Boleh tanya dalam ni. And I will record that. Ada. Ah. Yang total week 6 tu, yang nombor 2, kenapa dia negatif? Nombor 2. Kejap tutorial 6 Ni, nombor yang 2. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Yang atas ni dapat tak? Yang atas jawapan ni dapat tak? Dapat, saya dapat sampai integration yang 2 kali dengan dalam kurungan 1/2 x kuasa 2. Itu jawapan ni ke? Yang ni ke? Yang ni Tapi kalau tengok kat jawapan final dia negatif 1/x kuasa 2. Kejap. Saya tengok. Saya tak buka lagi jawapan dia. Sekejap saya buka jawapan dia. Sekejap. Yang ni tutorial week 12. Okay, so the final answer memang akan dapat negatif tu sebab dekat tu dia ada per kat bawah. Okay, this is -1 per x kuasa 2, betul? Ya, jawapan dia, betul tak? Yang ni, nombor 2 ni yang ni kan? Okay, let's do it together. Kita buat Okay, for this number 2, yang nombor 1 tak ada masalah kan? Tak ada. Okay, so let's do it together for number 2. Okay, number 2 first. Okay, yang ni kan kita boleh ubah equation ni jadi 2x kuasa -3, betul? Okay, now if you want to integrate it, then it will be what? Yang ni akan tambah 1 kan? Atas tu. Jadi dia Jadi dia ni akan tambah 1. Nanti yang bawah tu pun akan jadi -3 tambah 1. Okay, let's do it. Jadi dia apa? Jadi bukan nombor 2 tu kena letakkan depan integration tu. Kena pindahkan. Boleh. Kalau kamu nak maintain je pun boleh. Kalau 2 ni nak pindah kat depan pun boleh. Okay, so kalau 2 pindah kat depan, kamu pindah kat depan
Okay, so we do it by pindahkan dia kat depan dulu. Okay, lepas tu kita buat, okay, 2 yang kat depan tu, so kita tinggal integrate yang ini je kan, betul tak? Okay, so sekarang dia akan jadi X negatif 3 tambah 1. 3 tambah 1 negatif 2. Okey, bahagi dengan apa-apa yang ada kat atas yang tinggal ni akan bahagi kat bawah. Tambah C. Then it is, we can eliminate this. Then it will be, okay, yang ni negatif kan, bahagi negatif kan. Okay, it is negative X kuasa negatif 2. Bila dia bahagi dengan negatif 1 ini akan jadi negatif 1 yang tinggal kan. Okay, tambah C. And this is kuasa negatif. And when it is kuasa negative, we want to do simplification, then it is 1 over X kuasa 2 tambah C. Are you clear? Clear tak? Oh. Kan? Kita one step ni mungkin kamu tak buat. Kan? Ha. Bila dia kuasa negatif, sebenarnya dia yang kita pindahkan balik tadi, kita naikkan dia ke atas, kita letak negatif. So, bila dah habis tu, tak nak lah. Maksudnya, when we do the equation, the final answer kita tak nak ada kuasa negatif tu. Tapi sebenarnya, if you do it until here, you also true, which is you also right. Betul dah tu. Tapi this is the final step lah. Kita nak tahu if the question ask for simplification, you have to simplify dia lah sampai habis tak dapat negatif ke atas. Jadi dapat yang ni. Okay, madam. Okay. So, any question? Saya buka tutorial 4, tutorial 5 juga kalau tutorial 4, kita tengok juga tutorial 4. Tutorial 4 apa benda? If you have question, ini tutorial 4. Solution. Okay, sekejap. Tutorial 4. Okay, this is question for tutorial 4. Daripada hari ni kita buka daripada tutorial 4, 5 dan 6. Kalau ada soalan boleh tanya 5 dan 6. Okay. So, I pause recorded. Okay, tutorial 5. Soalan nombor A, B, C yang keempat ni ke? Bukan, soalan nombor 4. Oh, nombor 4. Yang ni. Kenapa? Nombor 1 saya dapat jawapan dia. Nombor B, C dengan D saya dapat jawapan lain. C dengan D. Okey. Untuk nombor 4 ni, kita nak cari tangent line kat situ kan? Okey, kejap cuba. Okay. Yang ni ialah implicit, right? Nombor 4. Okey, so sekarang, okey, kita nak jawab untuk B, C dan D. Dapat jawapan lain Saya dapat jawapan lain. Okey, untuk nombor 4 ni. Sekejap. Nombor 4. Sekejap. Untuk implicit. Sekejap saya tengok saya dapat jawapan hari tu daripada mana. Okey, tak apa, kita cuba. This is number B. Okey, cuba buat B. Okey, B kita cuba Okey, this is differentiation. Kita nak cari dia punya slope of tangent. Okey, yang ni kan. Tadi yang bertanya tu siapa? Kenapa hari ni dia tak keluar nama yang bertanya Saya Syazanani Ke bukan? Siapa yang tanya Aida Siapa? Adam. Siapa tu? Syazah. Oh, Syazah. Okey. So, Syazah, yang ni, Syazah buat macam ni. You buat X kuasa 3 campur. Yang ni ialah punca kuasa 3. Y sama juga dengan 3. Okey. So, sekarang punca kuasa 3. This is, kita nak buat implicit, right? X kuasa 3 campur Y kuasa 1/3 sama juga dengan
3. Okay, let's do the implicitnya differentiation. Okay, lepas kita punca ni kita dah ubah kepada punca. Macam ni yang Syazah buat. Tapi X kuasa 3 tu, saya buat 3X. Salah eh? Betul lah. Kejap lah. Saya baru simplify the ni. Saya tukar ni je baru. Oh, okay. Okay, sekejap. Baru nak buat ni. Ni lah. Ini dah masuk differentiation part. Yang ni. Okay. So, this is 3X kuasa 2. Betul tak? Betul. Campur. Okay. 1/3. Yang ni Y dapat berapa? 1/3 tolak 1. 1. Juga dengan 3/3. 1 tolak ni berapa? Oh, saya tak buat ni, madam. Saya tak buat yang kuasa X kuasa 2 tu. Kuasa X kuasa 2. Yang ni kuasa 1/3 ni. Bukan 3X kuasa 2 tu. Kenapa tak buat? Ini kan differentiation kan? Saya tertinggal 2 tu. Saya tertinggal yang tambah tu. Tak apa. So kita teruskan. Okay, yang ni kan Syazah ni dapat berapa ni? This is 3/3, right? 1 ialah 3/3. Kan? 3/3. Okay, 1 tolak 3 negatif 2/3. So kita dapat kat sini. Ini kita refresh balik yang differentiation Jangan confuse dengan integration. Okay, 1/3 kuasa negatif 2/3. Okay, every time we differentiate y, we put dy over dx, right? Or we put y prime macam tu kan? Sama juga dengan this is 0, kosong kan? Betul. Okay, so yang lain ni kita rearrange this equation. Kita rearrange, so kita akan dapat apa kat sini? Okay, so kat situ ialah 1/3 y kuasa negatif 2/3 dy. This is dy. Buat juga Syazana ni. Check saya punya kerja juga. Sama juga dengan this is negatif 3x kuasa 2. Okay, lepas tu kita kena jadikan yang ni je sebagai perkara rumus kan? Okay, untuk jadikan ni je sebagai perkara rumus, dia ialah apa? Okay, dia ialah dy over dx sama juga dengan negatif 3x kuasa 2 bahagi dengan, bahagi dengan semua yang ni. Okay, it is what? 1/3 y kuasa negatif 2/3. Ni semua ni kita jadikan pecahan dekat bawah. Okay, so kat sini kita boleh buat simplification, which is we simplify this equation would be apa? Jadi apa tu? Dy over dx sama juga dengan negatif 3x kuasa 2. Okay, it is 1/3, right? Okay, yang ni ialah bahagi dengan, contohnya mula-mula kita nak deal with 1/3. Dia bahagi 1/3. It is bahagi 1/3, which mean it is darab dengan 3/1, right? Kan? So kita deal satu persatu. Okay, bila saya jawab exam kan, kalau saya akan buat satu persatu. Macam saya tak yakin dekat diri sendiri. Macam tu lah, I be more careful. Okay, so kita buat satu persatu. So we deal with this first. So it become negative 9 x kuasa 2 bahagi dengan y kuasa negatif 2/3. Okay, so then you find that this is negative. Okay, negatif. Boleh tak kita pindahkan dia ke atas so that dia jadi positif kan? Betul tak? Kalau bawah tu positif, naik atas dia negatif. Tapi bila bawah tu negatif, kita bawa dia ke atas, it will be positif. Macam tu. Okey, ataupun dekat sini dah nak ganti 1 dengan 8 tu dah nak ganti siap-siap pun dah boleh dah sebenarnya. Tengok answer dia. Sama tak dengan jawapan yang saya bagi? Oh, this one it will be what? It will be y kuasa negatif 2. Dia tak jadi negatif dah lah. It will be positif lah.
Bawah ni negatif kan, bawa dia ke atas, it will be positive. Okay, so this is the final answer. Try to put x is equal to 1 and y is equal to x in this final answer so that we get the tangent line punya solution. Okay, so now we put x is equal to 1 and y is equal to 8 by the given coordinate yang dibagi. Okay, so we just replace negative 1 power of 2 inside x. Okay, and this y is 8 power of 2 over 3. Okay, get the final answer. Siapa dapat? Sekejap. Dia ialah, saya rasa macam saya salah buat je. Dapat tak negatif 36 yang saya cakap tu? Ataupun bila kita buat macam ni, kita dah tahu dah x dengan y kita. X dengan y kita. Bila kita dah ada dekat sini, kita try to replace x dengan y dekat this step pun dah boleh sebenarnya. Itu lagi mudah untuk kita bawa ke kanan. Sebab x dengan y ni, kita dah differentiate. Just gantikan je. X ialah 1 dekat this step. Negatif 36. Betul jawapan dia kan? Betul tak dapat kan? Dapat. Tapi kan one tips lagi, kalau kamu tak buat, tak macam susah je nak pindah-pindahkan, nak simplify apa semua kan. Dekat this step, dekat yang ni, bila kita dah dapat sini, bila kita dah differentiate yang ni dekat this step, kita terus gantikan x sama juga dengan 1, y sama juga dengan 8. Bila kita terus ganti, bila di dalam bentuk nombor, bila nak pindahkan ke kanan dia lagi mudah kan? That's another one tips lah. Tak perlulah nak simplify pindah dalam bentuk equation. Bila kita dah tahu this is the number, bila kita dah differentiate terus ganti x dengan y dekat sini. So lepas tu baru pindahkan ke kanan. So itu lagi mudah. Okay, yang ni Kalau pun sama pasal je markah, jawapan. tak kena Kalau pasal markah, tak. Sebab markah tu nak tengok your implicit tu betul dah 2 part ni. And this is also you get 0. So this is mark for this. And you already put the substitution. Dah letak substitution. So at last you get negative 36. Dah dapat okay. Jangan risau markah. Sebab bila saya tengok, even though my schema tu lain, saya letak markah step by step tu lain, but your kalau kamu punya cara more simplest than me dan ia reasonable, memang dapat full mark pun. Jangan risau. Okay. Taklah strict sangat. Okay. Tapi kalau ada orang, dia buat macam ni, dia sampai yang merah ni punya step, tapi lepas tu dia tak gantikan, dia cuba nak rearrange macam tu. Tapi saya takkan penalize lah dia. Dia tiba-tiba dia tersalah dekat sini. Contohnya bila dia nak bawa ke kanan tu dia salah. Okay, but I know his effort. Dia dah nampak dah. Dia cuba nak yang bawa semua ke kanan tu. Tapi bila yang kat sini salah, penggantian dia nanti salah lah.
Okey, bila penggantian dia salah, dia akan tak dapat, selalunya final answer ni saya bagi dalam setengah markah je macam tu. Contohnya markah ni semua ada 4. Okey, so orang yang dia salah dekat sini, dia tersalah sampai sini, mungkin dia dapat 3,5 lah. Dia tak dapat final answer. But I know his effort, dia dah tahu dah kena pindahkan untuk dia buat penggantian. Dekat sini je dia salah. It's okay. Tak adalah dapat kosong terus. Okay. Okay. I'll pause the recorded. Then if there is question, please ask. Okay. Tutorial 6. Soalan Soalan nombor. nombor 4. Okay. Sekejap ya. Tutorial 6, soalan 4. Okay. Kita tengok dia punya final answer dia apa. Tutorial 6, soalan nombor 4. Jawapan Okay guys. 36.625. Okay, okay. Sekejap. 36.625. Ya. Okay, so kita buat Okay, kat sini. Sekejap, saya nak tengok. Okay, so this is the question. Okay, so kita punya soalan ni 1, 6. Ni 4 kan? 4 Uzair dia tak kat luar Okay, so kat sini X tu akan jadi kuasa, dia punca kan? Yang akan letak Dia X kuasa. negatif 2. Oh, Kan. bukan X negatif 2. Tak. Ni. Macam ni. Punca kuasa will always be kuasa setengah. Macam tu Uzair. Dia kuasa setengah. Kalau dia ialah punca kuasa 3, kita nak differentiatekan dia. Sebelum tu kita gantikan punca kuasa 3 ni kuasa 1/3. Ini dia punya rule. Okay. So salah kat sini lah ni. Okay. So tak apa. So you already know. Punca ialah kuasa 1/2. Okay. So jom kita buat sama-sama. So 4 ni dekat luar. Yang dalam ni je, dia akan jadi apa tadi kalau dia kuasa setengah? X kuasa 1/2. Ni ialah 1/2 tolak 1. Sentiasa ingat dia terbalik, tolak ke tambah. Dia terbalik dengan differentiation. Yang ni kena tambah. Dia akan dapat berapa? 3/2. Betul tak? Ini akan jadi 2/2. Yang kat sini kan? So it is 3/2. And when we divide, ni yang semua yang dekat atas ni kena letak kat bawah ni. 3/2. Okay, it is between 6 and 1. Okay, then we simplify a bit sebab kita tak nak dalam 3/2 ni kan. Bila dia bahagi 3/2, dia dapat berapa tu? It is, kita terbalikkan dia kan. 2/3 right? 2 X kuasa 3/2 bahagi dengan 3. Punca kuasa, tutup kurungan 6, 1. Is it okay Ustaz sampai sini? Saya buat. Boleh tak? Boleh, saya jangan salah situ je. Okay, cuba gantikan yang ni dengan 6 tolak dengan 1. Which is 4 yang kat luar ni jangan buat sekarang. Buat Ni ialah apa? Ialah 2. Kami ada 6. Dengan 3 tolak dengan 2. Ada 1 kuasa 3 per. Okay. Dapatkan jawapan.
Okey, dapat tak Uzai? Ni, masukkan dapat tak 32 tadi? Dapat Okey. So, berapa jawapan dia? 32 point? 36. 36. 36.525. Apa? 36, 36. Bukan 32 36 point? 625. 36.625 macam tu? Mhm. Okey. Okay, if there is question from others, ada lagi tak? Saya berhentikan, pauskan final year punya soalan Sekejap ya, saya cari. Final exam. Okay. Saya cari. Ada password pula, lupa lah. Sekejap, saya cari yang tak ada password. Okey, tak ada password. Tapi sebenarnya final exam ni semua boleh tengok dekat website library, tahu ada. Dah ada dah. Okey, so sekarang macam ni lah soalan dia. Tapi soalan ni macam tak bagus sikit. Macam ni Sekejap. Bila kita tengok soalan, okey, soalan ni macam ni. Ni soalan tahun 2019-2020. Okey, this is the question. Nampak tak soalan dia yang ni ialah untuk differentiation tu. Okey, nampak tak kat sini yang di pasal velocity, yang acceleration. Tapi dia pada soalan bab differentiation and integration lah. Okey, yang ni ialah pasal velocity juga. And this is how to get pembezaan untuk yang ni menggunakan chain rule. Dia dah cakap. And you have to find second derivative untuk jawab soalan ni. Ini soalan yang pertama. Dia macam ni lah. Soalan pertama ada anak-anak dia. Soalan yang kedua pun sama juga. Yang ni kita nak cari. Yang ni memang kena guna implicit punya differentiation. So lepas kita cari implicit ni kita dapat dy dx. So dia minta kamu cari pembezaan peringkat kedua pula untuk yang tu. Dan kita kena ingat final ni dia ada dua versi which is kita ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pun. Okay, so kat sini untuk soalan yang lepas ni dia minta cari implicit, lepas tu dia minta cari pembezaan peringkat kedua. Nampak tak? Pasal pembezaan je. Lepas tu this is the application lah untuk soalan ni. Okay, and this question is quite tough juga. Nampak yang B ni, tapi yang saya rasa untuk yang SEM ni, yang di final exam macam tak tough sangat. Saya bagi soalan, ada pensyarah hati seorang pun bagi soalan. Okay, rasa macam okay. Okay, this is the question for integration. Nampak tak? So, you have to decide macam mana nak selesaikan ni. Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat. So, yang ni macam kena buat, kita kena simplify sikit, kita kena bahagi semua dengan punca X, baru kita boleh integrate kan, betul tak? Yang ni kita kena darabkan dulu, kembangkan dia dulu, baru kita boleh integrate. Macam tu juga untuk yang ni. Yang ni mungkin to evaluate this, you have to darab dulu ke dalam. Yang ni pun, yang ni kena guna substitution. Macam tu juga untuk question 4. Yang ni guna yang ada apa? Infinity tu, yang semalam kita belajar tu, yang kena letak limit ke atas ni. So, you have to find the answer. And this is the one of example using integration by part. And this is what we want to learn next week. Bila kita ada gambar rajah macam ni, macam mana nak cari area di yang tengah-tengah ni. Okay, lepas kita dapat area, this is area je. Kalau macam soalan yang, sekejap saya tengok soalan yang latest yang tahun lepas punya.
This is soalan yang tadi tu 21. Sekejap kita tengok. Ini soalan untuk soalan tahun 1920. Tahun 2019-2020. Okey, kan nampak kat sini cari derivative tapi menggunakan definition of derivative. Kat sini nampak tak? Kat situ. Dia bagi hint dekat situ sebab yang masa ni soalan ni kita jawab dalam Dewan Exam. But bila dia suruh cari definition, menggunakan definition ke, menggunakan first principle ke, memang kita kena tahu, kita kena ganti menggunakan, cari menggunakan rumus yang ini. Okey, tapi untuk yang soalan tahun ni kita tak cakap lah hint ni sebab tahu kamu boleh rujuk buku. Okay, so by using definition and first principle, always use this formula. And dekat sini, dia cari differentiation. Macam ni lah soalan final. And kat sini dia dah terang-terang cakap implicit. Kalau dia tak cakap pun, kita dah tahu dalam X dengan Y ni dia macam mix between X and Y in one equation. We know it will solve by using implicit differentiation. And this is nak cari pembezaan yang peringkat keempat. Involve this kind of equation. Kalau pembezaan peringkat keempat, macam mana nak selesaikan? That's the thing that you have to know. Okay, how to solve this? Yang ni memang kena guna chain rule. Kena buat penggantian ni dalam ni. Sebab kalau tidak tak dapat jawapan. Okay. And instead of biasa kita guna X, dia guna Z pula dalam tu. Maksudnya this is we want to find dy over dz. And this is equation 2. All the question. Okay, yang ni dia divide. Soalan 1 part A ialah berkenaan berkenaan differentiation dengan integration yang direct. Maksudnya direct question. And part B ni kita dah masuk application. Semua application. Yang part B question 3 ni application of integration. And this is the application using integration nak cari critical point, maximum minimum. Macam tutorial 5 kan. And this is how to know macam mana dia increase, dia decrease ni semua ada dalam nota. Nanti kita boleh cuba buat 2 soalan ni memang boleh buat ni. Nanti saya letak dekat dalam YouLearn untuk yang previous year punya. Okay, then this is question 4 punya soalan. Yang ni kita akan belajar minggu depan. Macam nak cari area. Lepas dah dapat area, macam mana pula nak cari volume. Bila kita rotate yang ni, dia punya gambar rajah dah jadi satu volume. Macam dia punya, macam ni. Dia akan jadi botol yang macam ni. Akan jadi macam tu. Dia akan jadi satu botol. Bila kita rotatekan dekat X axis, dia akan berpusing kat situ. Dia akan, yang ni ialah lubang di tengah-tengah tu. Macam tu. This all we can solve by using integration. This is all we'll cover on the next lecture. Okay. Is it okay, Uzai? Macam itulah soalannya. Tapi 2 chapter je. Rasa susah ke tidak, Uzai? Siapa dalam ni? Tutorial 5 soalan E. Okay. Yang dekat sini. 5 ni soalan nombor 1 ke? Nombor 1 E. E ni. Macam mana kita nak cari differentiation yang ni Ni kena Saya guna dah Gaussian. dapat dah jawapan dia. Dah gantikan untuk dia punya tu. Tapi saya tak tahu nak tambah, nak tolak dengan bahagi dia tu. Nak dengan bahagi. Sekejap, ini tutorial 5 Okay. So yang ni kita Y sama juga dengan ln. Okay, sekejap.
kita kena buat quotient rule. Okey. Syazana ni tadi. Saya. Okey, so kat sini kita buat quotient rule lah. Okey, yang sangkut tadi kat mana? Saya dah buat quotient rule tu dah. Saya dah gantikan yang GX, FX semua tu. Tapi saya tak tahu macam mana nak totalkan dia tu. Sebab ln X ni saya tak reti. Okey, tak apa. Kita buat satu-satu Okey, this is the... Sekejap tengok. Saya on dah recorded. Okey, then yang ni. Okey, yang kat sini okey Maksudnya kita ambil yang bawah. Yang atas ln X tu kita differentiate. And we take the F ln X. This is ln X. Kita kena darab dengan. Okey, yang ni ialah kita bezakan yang bawah pula kan. Okey, sampai sini okey. Bahagi dengan, okey, we have X kuasa 3. Kat situ kena kuasa 2 kan, betul tak? Okey, so dah dalam macam ni, dah bentukkan di dalam rumus quotient rule, okey dah. Okey, now how to simplify it? Macam itulah soalannya Atau nak simplify. Okey, so sekarang kat sini X kuasa 3. Yang ni ada X, so kat sini okey kot. Betul tak? Boleh eliminate tu. So 3X kuasa 2 je. Okey, yang dalam ni, okey, selalunya bila ln X darab dengan apa-apa equation yang polinomial, polinomial ni kita letak kat depan. 3X kuasa 2 ln X. Okey, this will be divide. Ni 3 kuasa 2 macam ni, dia akan dapat X kuasa 6. Okey, sampai situ okey. Okey, so sekarang nampak tak dekat bahagian depan ni ada X kuasa 2. Kat sini pun ada. Ada juga X kuasa 2. Boleh tak kita faktorkan dia keluar so that kita boleh buat something elimination on X kuasa 6 ni. Macam tu. So, kita faktorkan dia keluar. Kat situ ada X kuasa 2 kan. So, faktorkan dia keluar. So, sekarang X kuasa 2 ni tinggal 1. Tolak. Kat sini ada X kuasa 2 juga. So, dia akan tinggal apa? Ke ln X bahagi dengan X kuasa 6. Okey. So sekarang dekat situ kita akan dapat yang ni akan dapat 4. Kan kita eliminate dengan bawah ni. So yang bawah ni 6 ni. X kuasa 6. So tinggal 4 lah. Okey. So yang tinggal ialah 1 tolak ke ln X bahagi dengan X kuasa 4. Selesai. Okey. Boleh tak? Madam, dia punya formula beza GX tu, lepas tu FX. Lepas tu tolak beza FX, GX. Macam tu. Dia macam ni kan? Ni macam ni kan? Ni Y, atas F, bawah G, betul? Ni kan? Kena ni atas F, bawah G. Formula dia untuk dy dx tu yang paling kena ingat ialah untuk quotient ni, mula-mula ambil G je. Ambil je G. Lepas tu bezakan F. Ambil yang bawah. Bawah ni ambil. Lepas tu bezakan yang atas. Yang ni mesti kena letak kat depan sebab dia tolak. Ni dulu. Itu sebab ambil je G. Letak ni X kuasa 3. Bezakan ln. Dapat 1/X. Dan lagi satu, dia punya tu. Alamak. Naik. Macam mana nak? Sudah dia naik. Dan lagi satu kat sini ialah lepas kita tu kita swap lah. Kita gantikan. Tadi kita ambil G kan. Sekarang kita ambil je F. Kita bezakan G. Then we put G kuasa 2. Ni lah. Dia kira kalau dekat formula ni kan dia letak D per dx kan dekat formula.
dia tak G, X, D per DX, FX. Maksudnya G tu GX lah. Lepas tu kalau dia D per DX tu maksudnya bezakan F. Macam tu. Betul, betul, betul. Whether Oh. you put prime ke, dia tak D per DX ke, maksudnya dia bezakan. Okay. Okey, ada lagi? Sekejap, saya belum. Okey, tadi tutorial apa? Tutorial 5. Soalan Soalan Q. Q. Sekejap. Q. Q. Okey. So soalan Q tu dia kena buat guna Guna chain rule chain rule, betul? So dekat tapi situ, dia- chain rule tu kan dia ada guna yang U tu kan. ya betul. Saya sangkut dekat situ nak buat U tu. Sekejap, kita buat sama-sama ya. Sekejap. Okey, baik. Siapa ni yang tanya ni? Kan? Okay, first kita rearrange the question ni. QX ni. Dia ialah punca kan tu? Dia macam Uzai tanya tu. Bila dia Ni dia punca. soalan Q. P, Q. Oh, subhanallah. Kejap Q P dapat P dapat. lon. Dekat situ ada lon Okay, so dekat situ lon. Sekejap ya. Jom kita buat. Okay. Okay, so kat sini, bila kita ada macam ni. Okay, so first ialah Y sama juga dengan ln. Okay, dekat situ kita sebenarnya kan kita boleh ln tu kita guna power rule of ln. Okay, kejap. Dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi yang lebih mudah kan kat sini. Dia akan dapat Y sama juga dengan ln. This is ln dalam kurungan 1 tolak. Okay, ni kan, ni kat sini kan. Okay, ni ialah X per dengan eksponen negatif X. Okay, yang ni memang kena tengok ln punya properties. Okay, dekat ln punya properties tu, sebab tadi macam berkait kan, benda dia 2 chapter je tapi kita kena tahu yang previous to ln tu macam mana nak selesaikan. Okay, so sekarang dekat sini, bila kita nampak macam ni, dia ada bahagi dekat bawah tu. Kamu buat dia sebagai U macam tu kan. Tapi yang mudahnya sebenarnya bila this is one way macam ni kita nak selesaikan ni. Kalau ni kan, this is, nanti kejap lagi kita cuba tengok macam mana nak selesaikan guna U yang macam kamu buat. Yang ni kita tengok ini dulu. Okey, yang ni bila kita ada soalan macam ni, bila kita ada, ini kita guna rumus of ln. Properties of ln dulu. Okey, bila kita ada properties of ln macam ni, okey, ni ialah sebenarnya ialah eksponen bila dia kuasa negatif dekat atas, so kat situ hilang lah bila kita letak kat bawah negatif ni. Okey, so dia akan jadi apa ni? Okey, bila kita nak jadikan dua-dua ni per dengan eksponen X, dia akan jadi macam ni. Per dengan eksponen X, dia akan jadi macam tu bila kita guna properties of ln. Bukan properties of ln lagi, yang ni ialah pecahan punya benda ni. Kita nak samakan pembawah pecahan tu, belum masuk properties lagi. Okey, yang ni kalau guna cara one of way lah. Nanti kita cuba juga buat yang guna U tu. Tapi yang ni pun memang kena guna U juga, tapi it more simpler. Okey, so bila kita dah buat macam ni, guna properties of ln, bila kita ada bahagi, ln dalam dia ada bahagi, dia akan dapat apa? Dia ialah ln dalam kurungan eksponen X tolak X tolak ln kat sini. Ln kat sini ialah eksponen X. Yang ni kita tak buat apa-apa lagi. Kita belum cari dy over dx pun lagi. Okey, so sekarang
Ni ln eksponen X ni, bila kita tengok dekat dalam properties, dia ialah apa? Dia ialah, kita salin balik, eksponen X tolak X. Okay, this will become X. Sebab ln, kat situ ada X. Ini kamu tengok properties of ln dekat lecture note. Lecture kita yang lecture yang kedua tu kan. Okay, so sekarang dekat sini akan dapat X by using the properties. Okay, so bila kita dah dapat macam ini, baru kita cari dy over dx. Okay, so sekarang dekat sini cari dy over dx dia. Dapat apa tu? X yang ni akan dapat 1 betul. Tapi yang dekat sini, Yang ni. Okay, first kita gantikan sini sebagai u dulu. Okay, so y sama juga dengan ln u. Saya buat kat atas ya yang ni. Sekejap saya guna pen warna lain lah. Okay, yang ni yang kita selesaikan yang dalam ni saja dulu. Which is kita nak selesaikan ni menggunakan chain rule. Okay, so kat situ y sama juga dengan ln u and our u here is equal to what? Eksponen x tolak x. Okay. So sekarang dekat sini dia akan dapat apa ni? Okay. dy over du sama juga dengan 1 per u. Yang ni ialah du over dx is equal to what? Eksponen x ni. Eksponen x tolak 1. Bezakan u ni akan dapat eksponen x tolak 1. Okey, jadi nanti kan jawapan ni jawapan untuk dua-dua ni, okey, dua-dua ni ialah kita darabkan ni kan, dua benda ni kita darabkan. When you darabkan, you get what? Kat sini final answer dia. Bila kita darabkan, dia ialah eksponen x tolak 1 macam tu. Du over dx. Okey, ni ialah dy over du. Bahagi dengan u. Okey, sampai sini kita kena gantikan tempat u ni dengan yang ni kan. Okey, so yang tu nanti kita boleh jawab yang ni dah jawapan akhir dia ni kita letak balik dekat tempat bawah ni. Okey, ini is one way we simplify using rule dulu yang kat atas. Okey, this is will we get the answer is what? Eksponen x tolak 1 bahagi dengan u kita apa? U kita yang ni. Yang ni. U kita ialah eksponen x tolak x ni dy over dx yang ni kita kambingkan bezakan menggunakan chain rule. Tolak x ni kita bezakan guna bezakan x kita dapat 1. Okey, so kat situ nanti kalau kita nak simplify yang ni, dia akan dapat bawah ni semua kita nak jadikan dia per dengan eksponen x tolak x. Jadi yang atas ni akan dapat apa? Eksponen x tolak 1. Yang ni bila kita samakan pembawah dia akan dapat tolak dalam kurungan eksponen x tolak x. Okey, bila dia dalam kurungan tolak, so kat sini kita boleh buang kurungan dia. Tolak tambah akan jadi tolak, tolak akan jadi tambah kat situ. Okey, so sampai sini. Okey, so kita nampak tak kat situ? Kat sini kita ada eksponen x tolak eksponen x. So yang ni kita boleh eliminate. Yang tinggal dalam tu ialah apa? Yang tinggal ialah negatif 1 tolak x per dengan eksponen x tolak x. Okay, this is the final answer. Nampak tak ni? And ni one way how to solve that. Okay, another way yang kalau guna chain rule yang macam kamu buat tu, macam
Okay, this is one way. Okay, ni ada soalan tak? This is the final answer. Okay, another way how to solve this soalan Q ialah menggunakan U, kita ganti terus dekat dalam sini. Okay, kita cuba buat Okay, so kat situ, kat sini, so kat sini kita gantikan Y sama juga dengan ln U, sebab U semua kita gantikan sebagai yang ni. Okay, then U yang kita gantikan tu ialah apa? U tu ialah 1 tolak X. Okay, X per dengan eksponen kuasa negatif X. Okay, ingat kat sini dia ada X bahagi dengan negatif X. Dekat situ kamu kena guna apa? Memang kena guna quotient rule. Okay, so before we do the quotient rule here, okay, selesaikan dulu yang kat sini. Dia akan dapat dy over du. Kat sini akan dapat apa? 1 per u. Okay, before you want go for this quotient rule, okay, mula kita jadikan u ni perkan dia semua dengan eksponen X. U sama juga dengan U sama juga dengan yang ni. Kita jadikan dia semua per dengan eksponen X. Yang atas tu akan dapat apa? Yang ni darab dengan eksponen X tolak X. Sampai sini okey tak? Yang ni saya jadikan semua ni dengan eksponen X. Boleh tak yang bertanya? Siapa yang tadi tanya? Boleh. Okey. Yang ni kita tak buat apa-apa lagi. Kita rearrange the equation. Jadikan semua per dengan eksponen X. Okey, so sekarang kita buat quotient rule dekat dia Sebenarnya quotient rule ni terpulang whether you want to make a quotient rule. Kalau kita nak bahagikan yang ni, yang mana satu mudah Maksudnya whether we want to simply, kalau ni tinggal yang ni je yang kita nak kena buat quotient rule. Sekejap, saya rasa whether you want to make it like this or you find the du over dx tu sama juga dengan kat sini satu kita bezakan, kita dapat kosong. Tolak dengan yang dalam ni baru quotient rule. Yang ni je. Macam lagi mudah kan macam ni? Yang ni, yang kita nak buat ni. This is one way. Kita jadikan pembawah dia sama. Atau sebabnya ni nanti kita akan darab-darab ke dalam tu, saya takut kita akan make a careless mistake. Okay, we do quotient rule yang dalam ni je. Untuk yang ni je. Kita tak payah samakan pembawah dia. Okay, so for this, kita dah letak negatif tu kat luar. So kita consider yang dalam bulatan ni je yang kita kena buat quotient rule. Quotient rule ialah eksponen X, kita ambil yang bawah ni, kita bezakan yang dalam, kita dapat 1, tolak dengan, tolak dengan tadi kita bezakan yang atas. So yang ni kita bezakan yang dekat bawah, kita ambil yang dekat atas, which is X. Kita bezakan dekat bawah, kita dapat eksponen X. Okay, yang ni saya betul tak? Takut saya tersalah buat. Okay, now we eksponen X ni kita kuasa 2. Ni is a quotient rule. Okay, so sebab dia tolak kat dalam ni, so kita letak kurungan. Okay, kat sini akan jadi apa? Kosong ni tadi kita boleh buang lah kat situ. So yang kat luar ni akan dapat negatif. Okay, kita selesaikan yang kat dalam ni. Okay, kita akan dapat eksponen X tolak dengan X eksponen X. Okay, so kat sini kita dapat eksponen 2x. Okay, so for this, kita boleh simplify lagi tak untuk yang ni? Okay, yang ni kita boleh simplify ni sebab kita tahu dekat atas ni ada eksponen x, dekat sini pun ada eksponen x. Okay, so kita boleh faktorkan dia keluar. Yang ni akan dapat apa? Kita letak sebelah ni ialah negatif. Kalau kita nak darabkan terus pun boleh lah. Kita darab
tak nak confuse. Negatif eksponen X, kita nak buang kurungan ni. Okey, tambah. Tahu kenapa tambah? Ni tolak, darab dengan tolak dapat tambah. Okey, X eksponen X bahagi dengan eksponen 2X. Okey. Ya. Kat sini, sekejap. Kita nak buat lagi. Cukup tempat. Okey, so sekarang daripada sini kita boleh simplify. Kita boleh simplify which is we factorize it out the exponent X. Kita letak kat luar exponent X. Jadi yang dalam tu tinggal apa ni? Okey, tolak 1 kat sini akan dapat tambah X. Okey, bahagi dengan eksponen kuasa 2X. Kat sini eksponen X, kat sini eksponen kuasa 2X. Eksponen kuasa 2X ialah eksponen X kali dengan eksponen X. So yang ni kita boleh eliminate. So yang ni 2X ni dia tinggal satu je lah X dia. Boleh? Ada soalan tak? Ni dia tinggal satu. Yang kat luar ni kita eliminate. Tak apa, kita letak je lah dia. Okay. So sekarang dekat situ our final answer after we simplify it, we get negatif 1 campur X per dengan eksponen X. Yang ni ialah kita selesaikan untuk U je dulu. Kita tak buat apa-apa lagi ni. U ni je dulu. So baru dapat selesaikan U. Tapi U ni kita tak guna cara yang ni. Kita terus je make it differentiate dekat sini. Yang ni kita je tak ambil pembawah dia samakan tak. Kita terus je kita differentiate one by one yang ni. Kat sini baru kita guna quotient rule. Apa yang saya buat. Okay, now for this, kita kena darab dy over du. Final answer dia ialah, kat situ ialah sekejap tetapkan color. Okay, final answer is dy over dx sama juga dengan dy over du darab dengan du over dx. Which is the answer for this darab dengan the answer yang daripada U tadi. Du over dx tu. Yang ni final answer. So kat situ jawapannya ialah 1 per U darab dengan apa tu? Negatif 1 campur X bahagi dengan eksponen X. Okey, kat situ dia ialah apa? U kita ialah tu. Okey. So sekarang dekat situ kita kena simplify yang ni. Dia macam banyak kerja dekat sini. Okey, so sekarang dekat situ U kita 1 per U kita ni ialah 1 tolak X per dengan eksponen X. Okey, we darabkan. Ini darabkan. Okey, so sekarang dekat situ darab dengan negatif 1 campur X per dengan eksponen kuasa X. Okey, so sekarang dekat sini boleh tak kita gantikan tu dengan yang ini sebab kita nak jadikan pembawah dia sama. Okey, so bila kita jadikan pembawah dia sama, yang atas ni ialah eksponen X. Okey, kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak simplify this process. Which is we get after that is 1 darab dengan, kita terbalikkan ni. Which is kita akan dapat darab dengan eksponen X per dengan eksponen X tolak X. Lepas tu baru darab balik dengan negatif 1 campur X per, kat sini ialah eksponen X. Okey. Now, 1 darab ni, so 1 tu hilang lah kat situ. Dia darab, dia dapatlah diri dia sendiri. Okay, when we look at this equation, we know that bila dia darab, okay, yang ni kita boleh simplify. Atas dengan bawah ni ada benda yang sama. So, the final answer will be negatif 1 campur X per dengan, okay, kita ke bawahkan ni kejap. Okay, ke bawahkan yang ni kejap.
Okey, kita akan dapat kat sini eksponen X tolak X. Jawapan dia sama kan dengan yang saya buat tadi yang cara yang pertama. This is the second way. Nanti boleh tengok balik which one yang kamu prefer. Tapi dekat sini the most complicated way dia, kita nak simplify yang ni lah. Okay, tapi tak ada apa-apa pun. Terus je buat. Saya pun tak sangka yang saya akan dapat jawapan yang sama. Terus je buat. Yakin dekat diri sendiri mesti dapat jawapan. So dapatlah jawapannya yang ini. Sama dengan method yang kita guna properties of lawn mula-mula ataupun kita terus je ganti guna chain rule. Okay. So far so good. Nampak macam banyak kan? Okay, madam. Faham. Faham Alhamdulillah. Nanti tengok balik recorded saya record ni. Saya pause balik. If someone have question, let me know. Saya mute. Sebab tu tadi saya ingat saya dah bercakap tapi rupanya mute. Okay, saya pause and mute dulu Okay, so for this question 12 sebenarnya dia mudah je sebab dia dah beritahu dah 3, 1, 5, 8, 3 sampai 8. Okay, 1 sampai 3 jawab fx dx ialah 5. 3 sampai 8 ialah 10. So, yang ni bila kita tahu bahawa 3 ke 3, adakah luas dekat bawah tu ada apa-apa tak, Uzair? Luas. This is about bila kita nak tengok lower limit dia dengan upper limit dia dekat garis yang sama. Is there any luas dekat situ? Tak. Ini kita tengok properties, right? Okay, it is 0, right? And look back, bila kita tengok soalan ni kan, dia dekat, sekejap saya buka ni Saya buka kita punya tutorial, kita punya kelas lecture. Sekejap, lecture berapa this is about integration, right? Okay, so for integration, bila kita tengok ni kan, kita nak refer yang mana tau? Kita refer dekat integration ni, nampak kan integration ni? Kita refer dekat dekat sini. Ini pun boleh ataupun kan bila kita ada macam ni. Sekejap, yang mana properties tu? Properties yang dia terbalik dia. Sekejap. Ialah definite. Okay, for this definite. Sekejap, saya cari. Macam ni. Maksudnya, ni. Properties number 3. Bila kita tengok luas je dekat slide nombor 18 ni, luas je from A to A, B to B, it's not involve any luas. Jadi dia ialah kosong. Jawapan dia kan? Okay, so bila kita tengok soalan B, bila soalan B ni, nampak tak? Yang kita ada information dekat situ, ialah ni kan? But here dia terbalik kan? Kali negatif 5. Yes, betul. Negatif 5. Jadi kalau soalan sini tak jangan kira lah. Tak, dia tengok properties. Properties tu tengok kat mana? Tengok kat slide ni. Bila dia terbalik A to B, bila dia cari B to A, dia akan dapat negatif. This is properties number 2 ni kat sini. Okay. So kita tengok balik soalan 3. Kalau 3 macam mana? Kali dengan 5 kali dengan 4. Dia mudah je sebenarnya. Dia 20. Ini kalau tinggalkan ni memang rugi gila lah macam tu. Okay, kalau macam ni, yang D ni. D ni is something like, bila kita tengok properties ni, it is here. Maksudnya bila kita cari A from B, maksudnya kita cari A ke C, C ke B. Macam tu. Kita simpulkan. A ke C, C ke B.
Which is kalau kat situ kita ada 1 sampai 8 kan. Tapi informationnya kita ada 1 ke 3, 3 ke 8. Betul tak? Kita campur je lah dua-dua tu. Oh, 5 tambah 10. Dia sebenarnya macam ni tau. Bila kita lukis graf ni, dia bila macam tu, kita tengok dia punya luas tu, 1 mula consider yang ni ialah 1 sampai 3, betul? This is 1. Bila kita tengok konsep dia ialah 1 sampai 3. And this one is 3 sampai 8. And kalau contohnya graf tu macam ni lah. Okey lah, jadi luas yang pertama ni, luas dia ialah 5. And luas yang kedua ni sampai 8 ni, luas dia ialah 10. And for the question, if the question asks for 1 sampai 8 kan? 1 sampai 8, mestilah dia ialah 1 sampai 3 campur dengan information yang kita ada lah 3 sampai 8. Which is, it is 5 campur 10. Kan jawapan dia tu? Okey. Jawapannya berapa? 15 kan? Jawapannya 15. Mudah je kan? Okey, kalau yang ni pula macam mana? 3 sampai 8. Integratekan 5. Betul. Tinggal integratekan 5 je. Tapi yang depan tu kita dah dapat ni. Yang ni kita dah dapat. Which is kita dapat 10 campur. Tinggal nak integratekan 5. Tinggal integrate 5 dapat apa? 5x. Betul tak? 5x. Jadi kat sini kena ada 3 sampai 8. Which is it is 10 campur dengan dalam kurungan 5 kali 8 tolak dengan 5 kali 3. tutup kurungan. So selesaikan ni. 10 campur sini ialah 40 tolak 15. Okey, kita dapat berapa tu? 35. 35. Kalau integrate memang tolak kan ada. Ni Kita tolak je. dekat sini bila kita ada macam ni, yang besar will always tolak yang kecil, yang atas tolak yang bawah. Itu sebab yang dekat sini fx tu, fx ni, yang ni kan, yang atas dia ialah 1, yang bawah dia 3, betul tak? Jadi yang atas akan tolak yang bawah. Nilai yang atas ni akan kecilkan, tu sebab dia punya nilai tu akan dapat negatif tau kat sini, dia terbalik. Okay. Okay. So finish question 12 macam tu. Uzai dah siap ke? Tak semua. Saya skip yang saya tak dapat lagi. Oh, okay. Tapi terus buat 12 okey lah. Macam yang nombor 11. Medium. Nombor 11 ya. 11 ni macam mana? Yang tu dia ialah kita kena rearrange balik yang ni kan. Okey, kita kena ni. Dia akan dapat punca kuasa ni ialah 3 tolak X kat situ. Yang ni kan dia kita buang, kita letak kat situ kuasa negatif 1/2 macam tu. Okey, dx. Buat penggantian, substitution kat sini. Yang dx ke atas tu macam mana dia? Kalau yang dx yang ke atas tu dia akan? Tak. Sekejap. Kita buat macam semalam punya lecture kan. Dia akan jadi macam ni. 3 tolak x. Okey. U ialah 3 tolak x yang dalam ni kan. Yang ni pecahannya akan jadi
pecahan pula persamaan ni akan jadi U kuasa negatif 1/2. Sebab kita gantikan semua ni dan sebagai U, betul? Okey. So, kat sini nak tahu dx ni ganti dengan apa? Cuba buat pengamiran yang ni, pengamiran pula. U ni kita kena cari dia punya pembezaan kan? U over dx, sebab kita nak gantikan dx yang atas ni. Jangan biarkan, kita kena cari dia melalui pembezaan punya maklumat. Tengok balik lecture punya semalam recorded lecture semalam. Okey, yang kat sini du over dx ni dapat berapa? Dapat negatif 1. Kita buat cari pembezaan kan ni? Dapat negatif 1. Betul tak? Sebab negatif x ni 3 tu kosong lah bila kita bezakan. So sekarang dx tu du sama juga dengan negatif dx, and it is dx ni ialah negatif du. Kenapa? Sebab yang ni bahagi kat bawah kan. Bila dia bahagi kat bawah, positif bahagi negatif akan dapat negatif du lah. Jadi kat sini akan dapat negatif du. Macam tu. So kita punya soalan ni dia dah dalam bentuk u dengan negatif du. Okey, so sekarang kat sini negatifnya boleh letak kat luar. Dia ialah negatif 1 sebenarnya. So 1 kita tak letak. Okey, so kat sini dia ialah u kuasa negatif 1/2. Kat sini ialah negatif letak kat luar, so du. So macam mana kita nak kamikan dalam bentuk macam ni, dia dah mudah kan? Okey, macam mana kita nak kamikan ni? Kita dapat apa? Kita kena tambah 1 ke atas kan? Betul tak? Which is negatif 1/2 tambah 1 dapat apa? 1/2. 1/2. So dia ialah, okey, dia akan dapat negatif, kat luar ni jangan lupa. Okey, dia ialah negatif u kuasa 1/2 per dengan, okey, 1/2 kat atas ni kan letak kat bawah, 1/2. Okey, kat sini kena tambah C. Sebab kat situ ialah kita equation ni is not dapat satu nombor. Bila kita tak dapat satu nombor, sentiasa kena letak pemalas C ni. Okey, so sekarang dekat sini, bila kita bahagi dengan pecahan yang bawah ni kita boleh darab, kita terbalikkan. Okey, which is dia akan dapat negatif U kuasa 1/2 darab 2/1. Kan yang ni kita terbalikkan, ni letak kat atas, yang ni letak kat bawah dan kita darab. Okey, campur C. Okey, yang ni ialah apa? Ni akan dapat jawapan kita ialah negatif 2U kuasa setengah tambah C. Ni jawapan kita. Dan jawapan akhirnya kan tinggallah balik U kita ni. Negatif 2. Our U there is 3 tolak X kuasa setengah tambah C. And if you don't want to put kuasa 1/2, boleh tukar dia kepada bentuk set balik, which is punca kuasa tu balik. Punca kuasa. Ni darabkan. Okey. Ini ialah final answer kita lah. Okey. Betul tak jawapan tu? Saya main buat je. Betul kalau tengok dekat soalan tu. Betul. Sama. Okey Sama. lah. So dia guna substitution tu. Rasanya tutorial yang ni semua substitution ni. Dia tak ada guna integration by part. Tutorial ni minggu depan ada integration by part. Sebab dalam ni dia tak ada campur ln dengan eksponen. Apa semua tak ada. Semua ni guna substitution kat sini. Substitution. Okay. This is the answer for question 11. Okay. So saya rasa ada soalan lagi tak? Tak ada, tak apa. Sebenarnya petang ni pun saya available juga. If you do buat saya punya tutorial, nanti kalau ada soalan lepas solat Jumaat macam tu, if you have question, you may meet me inside this webex also. Apa-apa nanti kalau any discussion yang apa-apa yang saya ajar, saya record dan we put back into the Ulearn.
Okay, so Okay. saya tutup dululah ya. Dan kalau kamu nak continue punya revision pasal calculus ni, continue. Dan if you have question, please kumpulkan, kita discuss lepas solat Jumaat macam tu. Okay. Okay, thank you. Madam, last question. Nak Ah. saya yang nombor 9 tu, kaedah DX dia sama macam kaedah 11 Cara Sama. mencari DX. Ah. Okay, tu je lah. Sama je. Bila kita buat substitution, kita gantikan U, yang ni kan nombor 9 pun, nombor 10 pun sama. Bila kita gantikan U, kat situ DX tu, kita kena jadikan dia sebagai perkara rumus. So that yang sebelah ni ganti kat tempat tu semua. Okay. 8 pun sama saya rasa. Dia setiap soalan yang ada X ke madam? Yang ada Hmm. algebra X ke? Jadi dekat soalan yang dalam ni, kita tak boleh selesaikan. Bukan macam differentiation, kita boleh buat power rule macam pindahkan kat depan macam tu kan. Dia macam yang dalam ni semua kita kena gantikan dia sebagai U. Oh, Bila kita gantikan dia sebagai U, make sure that equation dalam ni semua dalam bentuk U du. Bila nak cari du ni, tu sebab dx ni kena jadi perkara rumus kat sini. Memang kena buat ni. Okay, so untuk dapatkan equation dan tak ada dalam sebutan dx, so dalam sebutan du. Tapi du tu is not simply put du, but all the thing here after we get the perkara rumus dx ni. Semua letak kat situ. Sebab negatif ni ada tadi kan kat dalam kan, saya letak kat luar. Okay. Cuba. Nanti kalau ada tak dapat start dekat 8, 9, 10 ni, bincang lepas ni Okay, terima kasih. thank you madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.